Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagi. Hai Dek. Hai Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Alright, awak dan juga anda keluar seketika dari studio satu bersama dengan Dayang dan juga Lily. Saya masuk seketika seperti biasa. Hujung minggu, setiap minggu kita dua kali akan bersara untuk perkembangan terkini sebelum sepak bola untuk saingan Liga musim 2024-2025. Untuk keluar masuk ni, rancangan khas dibawakan oleh Red One. Bersama dengan saya Ubin, dan juga hari ini saya sekali lagi bersama dengan gandingan mantap untuk teruskan cerita-cerita panas. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Jadi saya bersama dengan Zul Hilmi Zainal Azam, yang semuanya sibuk. Zul, sihat Zul? Alhamdulillah sihat dan cantik hari ni, baju warna biru macam kena dengan Zul, topik kita hari ni. hitam biru memberikan gambaran pasukan yang kita akan bincang. Mungkin Zul, Betul. untuk minggu ni siapa pasukan mana yang kita nak fokus Zul terlebih dahulu? Okey, kalau sebelum ni kita fokus pasukan Negeri Sembilan dan juga Tak Siap Seri Pahang. Betul. Tapi untuk minggu ni kita bawakan pasukan yang underrated sebenarnya untuk saingan Liga Malaysia, yang saya boleh katakan mampu mencipta kejutan dalam apa jua sekalipun. Dan saya telah mendapatkan salah seorang pertahanan pasukan PDRM, iaitu Alif Najmi Syaini, yang mana pemain ini memberi bayangan untuk kekal bersama PDRM, tetapi beliau berkongsi betapa sukarnya untuk membuat keputusan kerana mendapat tawaran. Jadi untuk perkongsian lebih lanjut, kita saksikan pakej yang disediakan ini. Mungkin belum masa untuk berhijrah, pertahanan Alif Najmi Syaini tanpa enggan dipengaruhi dengan kegairahan beberapa pasukan yang mahu mendapatkan khidmatnya musim ini. Anak jati Tanah Merah Kelantan berusia 24 tahun itu sebaliknya bersikap rasional dalam menentukan masa depannya mengambil kira beberapa situasi. Dalam temu bualnya, Alif juga berkongsi mengenai spekulasi perpindahan membabitkan gandingannya James Kuosa. Keputusan untuk berada di sesebuah pasukan agak sukar untuk tahun 2024 ni sebab banyak faktor sebenarnya, atas diri saya sendiri, atas kelab itu sendiri. Tahu masalah beberapa kelab dekat Malaysia ni ada kan. Jadi itulah antara faktor, dan juga saya juga seorang student, dan juga kita fikirlah perjalanan kita untuk ke tempat belajar, tempat training, masa arrangement. Jadi agak sukar. Jadi kita harus buat pilihan yang terbaik untuk diri saya. Kita difahamkan James Okosa tidak bersama pasukan. Dah rumours dah, ataupun saya rasa dah ramai yang tahu juga perkara ni. Dia akan ke Kuching City kan. Pair awak tu tak ada untuk tahun depan tu? Tahun ni? Itu soalan yang sangat orang cakap kenyataan lah yang kita harus terima, sebab itulah dia pun dah beri impak yang bagus pada PDRM, dan pasukan PDRM akan for sure akan mengalami cabaran yang agak sukar, sebab kita kena adapt dengan seseorang player yang baru, attitude yang baru, pattern play yang baru. So harapkan yang terbaik lah daripada semua player dan import player yang akan datang. Okey, Alif kekal. Pemain muda, saya suka pemain ni. 23 tahun. Kekal, saya rasa musim kedua bersama dengan PDRM, sebelum ni bersama dengan Kelantan. Yep. Okey lah, kita harap. Tapi tadi ialah Zul pun dah trigger dan Alif pun dah nyatakan pasal James. Kita simpan tu pasal James. Yeah. Tapi kita nak fokus PDRM ni. Selain Alif, saya tahu Zul ni bila kita live macam ni Zul, dia mesti ada berita-berita terbaru. Okay. Untuk PDRM mungkin tambahan yang mungkin Zul boleh kongsikan. Zul, apa lagi Zul sebenarnya? Okey, selain daripada kita mengesahkan Alif kekal pasti untuk sign kontrak dengan PDRM, apa yang saya boleh katakan, pemain baru yang dijangka dibawa masuk
Saya difahamkan penjaga gol Katul Anwar yang mana pemain ini berhijrah dari Penang. Saya boleh katakan Katul Anwar dan juga Asri Muhammad kini berada dalam radar pasukan PDRM kerana kita tahu PDRM kehilangan penjaga gol utama mereka iaitu Ramadan Hamid. Jadi tidak mustahil Katul yang kurang minit permainan pada musim lalu dengan statistik hanya 2 perlawanan sahaja pada musim 2023 akibat bergelut dengan kecederaan, kini mencari nafas baru untuk mengintai peluang mendapatkan minit permainan. Lain-lain posisi kita boleh memberi fokus kepada posisi pertahanan yang kita sudah katakan mengenai James Okosa akan berhijrah ke pasukan lain musim ini. Calon dari Afrika yang saya dapat maklumat akan ada calon dari negara mana calon dari mana. Saya rasa beliau ataupun PDRM mengutamakan pemain yang mempunyai fizikal yang sama seperti James Okosa, seorang pemain pertahanan tinggi yang kental dan tinggi. Penyerang juga berada dalam radar pasukan The Corps untuk menggantikan Uci Akbar. Benua Asia, saya mengharapkan pemain-pemain yang beraksi di Piala Asia. Kalau Yazan Al-Naimat cukup baik tapi pemain ini cukup mahal beraksi di Liga Qatar. Jadi inilah antara senarai yang mungkin akan berada dalam pasukan PDRM dengan statusnya belum rasmi. Baik. Lan. Apabila kita perkatakan mengenai Katul, Zul kongsikan musim lalu 2 perlawanan, kita tahu inilah peluang terbaik untuk Katul. Dia lepas sepatutnya bersama dengan Penang adalah pilihan utama. Betul. Bergelut sepanjang musim, kecederaan baru tak silap saya Katul. Ya, kita sebagaimana Zul kongsi, kita mengharapkan inilah terbaik untuk Katul kembali semula untuk prestasi terbaik untuk Katul. Baik, ini yang masuk, okey, Zul dah kongsikan. Yang keluar Zul selain 2 James dan juga Uci Akbar. Okey. Ramai sebenarnya Lan. Nama mana dah announce? Pasukan mana? Dah announce Perak. Okey. Saya rasa dah secara rasmi diumumkan ke Perak. Tapi saya lihat persembahan mantap PDRM musim lalu menjadikan pemain-pemain ini saham mereka meningkat naik, terutamanya penjaring terbanyak pasukan iaitu Nabil Latpi difahamkan ke utara tanah air. Pemain-pemain lain seperti Zulfahmi Abdul Hadi beraksi di posisi sayap, Nur Fikri Talib pertahanan, Alif Aiman, Jake Faye dan seperti katakan Uci Akbar. Jadi dalam senarai ini saya tertarik berkenaan dengan 2 pemain iaitu Nabil Latpi dan Zulfahmi Abdul Hadi, yang mana 2 pemain ini sebelum musim lalu saya rasa kurang mendapat perhatian. Nabil Latpi misalnya pernah bersama pasukan yang biasa-biasa saja, termasuk Zulfahmi bersama Kelantan. Berada dalam situasi sukar, melewati isu gaji dan sebagainya, tetapi berada dalam skuad The Corps musim lalu membuktikan pemain ini mampu berada di tahap yang tinggi ketika ini. Ya, kita tahu PDRM musim lalu awal musim beberapa kali membuat kejutan, pasukan Kedah umpamanya, kemudian pilih cabaran. Okey, inilah antara sebab. Okey, so kita melihat 2, 4, 6, 8 senarai yang keluar ni, kalau tidak mereka lah antara individu yang memberikan impak terutama hinggalah penghujung piala cabaran final. Anda melihat akan terganggu dengan walaupun ada kemasukan yang sebagaimana kita kongsi sebelum ni, Zul, untuk anda melihatlah pemain ini keluar? Saya melihat ketiadaan James Okosa itu akan memberi impak besar kepada pasukan. Dan perkara itu juga diakui oleh kita boleh katakan siapa tu? Alif Najmi dalam temu bual, yang mana beliau jangkakan cabaran yang begitu hebat membabitkan di posisi pertahanan, kerana James Okosa, kalau kita lihat statistik, dia telah memenangi lebih kurang hampir 30 pertarungan bola one on one dengan pemain lawan, termasuk pertarungan bola di udara. Jadi atas faktor itu The Corps dijangka akan berdepan dengan kesukaran untuk mencari pengganti kepada James. Dan senarai pemain lain saya rasa mereka tidak ada masalah untuk mencari pemain yang boleh menggantikan posisi di setiap pemain berkenaan. Saya rasa mungkin antara yang paling mencabar nak menggantikan tempat James, saya rasa fizikal mungkin boleh dapat, tapi bagaimana dia punya passion, dia punya, kita tahu individu terakhir yang memang kerja keras atas bawah tabuh, James adalah individu terakhir di depan Ramadan untuk musim lalu. Yes, alright, betul. Kita dah selesai PDRM. Salah satu pasukan ni pun saya rasa saya 2 kali bersama dengan Zul, saya rasa Zul akan fokus ke pasukan ni lagi, Zul. Betul. Next, Zul? Kuching City. Kuching City. Ya, sebelum ni kita katakan pemain Arif Fazilah dari Terengganu ke Kuching City, tapi hari ni kita nak bagi penyokong-penyokong ataupun rakyat Sarawak lebih kepuasan untuk tahu berkenaan dengan Kuching City, sebab ramai DM saya bagi tahu tentang pasukan Kuching City mengenai perkembangan semasa mereka, dan ini hari ini kita bawakan selain Arif Fazilah ada juga pemain yang telah menandatangani kontrak bersama
pasukan Kuching City dari Borneo ini, iaitu Syami Izzuan. Beliau kembali ke negeri kelahiran selepas musim bersama Seri Pahang, dan ini perkongsian daripada bekas pemain bawah 23 tahun negara. Tonggak baru Kuching City Nur Syami Izzuan Amin punyai misi serampang dua mata bersama The Cats musim ini. Anak jati Kuching berusia 29 tahun itu jadikan kepulangannya ke bumi Sarawak sebagai pentas kebangkitan karier dan bola sepak di negeri itu. Ini selepas Syami bergelut mendapatkan prestasi terbaik bersama Seri Pahang musim lalu tatkala pasukan dari Sarawak gagal menyelah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Lantas Syami berharap penghijrahannya ke Kuching City dapat beri impak positif untuk bola sepak Sarawak seiring dengan misi pribadinya bersama skuad Harimau Malaya. Memang harapan saya macam tu sebab di Pahang pun saya kurang bermain, jadi untuk tunjukkan prestasi sebenar saya mungkin tak sampai lagi. And then saya harap tahun ni saya boleh kembalikan lagi prestasi saya macam sebelum ni dengan Kuching City. Saya harap dengan national team pun saya terpanggil, and then saya buktikan balik yang saya layak untuk bermain untuk national team. Macam kita tahu Sarawak pun dah tak ada team, jadi mungkin penyokong-penyokong di Sarawak ingin mengembalikan kemeriahan macam sebelum ni, macam Sarawak pernah buat dulu. Sekarang ni kita tahu penyokong Kuching pun tidak seramai macam Sarawak dulu. Mungkin dengan ada tahun ni, dengan player-player yang Kuching City ambil, mungkin boleh mengembalikan lagi penyokong-penyokong yang berada di Sarawak untuk penuhkan stadium. Cakap Sarawak sikit pada penyokong. Kepada penyokong Sarawak yang ada di Sarawak tu, kami harap kita orang pergi sokong sekira tim Kuching ke tim Sarawak United ke, kita sama-sama sokong player tempatan kita. Right. Tahniah Syami Izzuan. Oh, bunyi Sarawak lagi, bunyi. Kita sokong Sarawak. Sama. Bahasa tak sama. Pada saya Zul, Syami Izzuan ni saya tak puas musim lalu bersama dengan Seri Pahang. Ialah kita tahu dia bersama dengan skuad kebangsaan, kemudian bila kembali Seri Pahang bergelut dengan kecederaan itu yang membuatkan tak puas di pentas liga musim lalu. Jadi ini satu lagi good signing dari Coach Aidil untuk personally untuk Zul. Saya dapat bayangkan untuk Kuching City pada musim ini akan menjadi satu pasukan yang cukup team to watch, kerana dengan kehadiran Syami dan juga pemain-pemain yang mempunyai potensi dan juga latar belakang yang cukup baik, memang menjadikan Kuching City akan berlainan. Kalau kita tengok senarai ini, pertahanan Rodney Kelvin, seorang pertahanan yang kental, beraksi bersama PKNS Kedah sebelum ini. James Okosa di situ. Jadi bayangkan James Okosa bergandingan dengan Rodney Kelvin. Betapa tembok besar Cina kita berjangkakan untuk skuad Kuching City. Ditambah pula kalau Arif Fazilah jadi ke Kuching City menguatkan di posisi pertahanan kiri. Arif Fazilah merupakan pemain kebangsaan. Syami Izzuan akan menguatkan di posisi sayap kanan. Kita tahu Syami Izzuan ni seorang pemain yang memiliki kelajuan dan juga pantas dan boleh kata klinikal lah di depan gol. Ditambah pula dengan perkabaran Daniel Amin Nur Hisham, boy dari JDT, difahamkan akan loan ke Kuching City, termasuk J. Patiban. Tetapi kalau kita tengok senarai ini, ada yang belum rasmi dan ada yang dah disahkan. Jadi senarai ini kita menjangkakan pasukan Kuching City dan juga termasuk Syami sendiri akan melalui satu fasa yang berbeza berbanding pengalaman bersama Seri Pahang, yang mana beliau gagal menjaringkan sebarang gol tetapi mendapat panggilan skuad kebangsaan. Jadi dalam temu bual tadi dia ada mengatakan tahun ini beliau mahu membuktikan beliau layak berada dalam skuad kebangsaan menerusi bantuan bersama Kuching City. Bebas kecederaan sepenuhnya Syami? Saya rasa dia bebas daripada kecederaan kerana menuju akhir musim beliau juga kerap berada dalam senarai 18 skuad Seri Pahang. Baik, melihat dengan kemasukan senarai 6 pemain kita lihat ni, pertahanan 3 dan juga 3 di bahagian tengah Zul. Sebenarnya Kuching, saya rasa bukanlah Kuching City pada musim lalu. Serius dengan persiapan yang masuk setakat ini Zul. Jadi mungkin juga perkabaran terbaru yang keluar okey. Ini sah Zul
Saya boleh katakan belum ada pengumuman rasmi. Baik. Tapi kita menjagakan rata-rata okey. pemain yang Ramesh. keluar ni adalah pemain-pemain import. Saya difahamkan pemain Syamil. import yang berada dalam pertimbangan untuk dikekalkan hanya Petrus Chitembi. Lain-lain pemain seperti Celio Santos pertahanan, Mihalio Jovanovic juga pertahanan. Antara import yang dikeluarkan termasuk pemain tengah Deshi Marcel yang tak sempat pun beraksi, Pedro Henrique penyerang dan 2 pemain tempatan, seorang penyerang dan seorang pertahanan. Ramesh Lai saya rasa akan mengumumkan persaraan kecuali ada peranan khas diberikan Cochin City kepada beliau. Ada perkabaran itu, Zul? Untuk Ramesh? Saya belum pasti mengenai perkara itu. Tapi tidak mustahil sebab ada pasukan yang mengekalkan pemain senior. Bukan untuk beraksi tetapi untuk menjaga bilik persalinan. Dan kalau itu dilakukan, tidak mustahil Ramesh Lai akan berada dalam skuad. Tetapi saya menjagakan Ramesh akan bersara kerana usianya akan mencecah 43 tahun ini. Jadi itu perkembangan mengenai Cochin City yang saya rasa akan mengembalikan semula kemeriahan bola sepak di Sarawak. Saya dah lama tak pergi ke Kuching, jadi saya mengharapkan musim ni saya dapat pergi ke Kuching. Lebih kerap. Ya, saya sebab ialah musim lalu pun saya banyak kali ditugaskan selaku pengulas untuk pasukan Cochin City. Apabila menuju penghujung, apabila pengumuman awal sambungnya kontrak coach Aidil, saya bukannya ini yang sendiri, tapi saya menjagakan sesuatu yang lain. Jadi mereka dah buktikan. Jadi untuk Zul, secara peribadinya anda melihat dengan, ialah bukannya pemain betul-betul pemain yang di ranking yang terbaik mereka baru masuk, tapi pemain yang pengalaman. Zul menjagakan setakat yang kita kongsikan lah. Bagaimana persaingan yang boleh dijadikan untuk Kuching musim depan, Zul? Secara peribadi. 5 terbaik. 5 terbaik. Top 5 untuk Cochin City berdasarkan statistik dan juga pemain-pemain yang berada dalam radar mereka ketika ini. Kalau perubahan dilakukan, mungkin sasaran ramalan saya berbeza. Tapi setakat ini itu top 5 untuk Cochin City. Top 5. Tak mustahil tu, tak mustahil. Ya, saya bukannya setuju, tapi saya ialah melihat pemain ni, ya tak mustahil mereka pertengahan liga mungkin. Okay, kita akan nantikan nanti Zul. Terbaik Zul. Alright, apa pun segala dikongsikan oleh Zul, ini antara info-info yang tepat. Begitu juga anda kena bersama kami di Stadium Astro kerana segala artikel, segala penulisan kami semuanya tepat dan pastinya anda kalau nak update segala pemain keluar masuk, di sinilah antara destinasi terbaik untuk anda. Jangan lupa untuk layari Stadium Astro. Alright, untuk waktu ini, hujung minggu anda boleh tersenyumlah untuk penyokong Cochin City dan juga PDRM, dan banyak lagi kita nak kongsikan. Apapun Zul, terima kasih Zul. Sama-sama Lan, here we go. Here we go. Dan kita nak kembali. Tadi kita dah masuk sini, kita nak keluar semula. Kita pergi bersama dengan Dayang dan juga Lily. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagi. Hai Dek. Hai Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best.